Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya ingin membuat pembentangan bagi subjek penulisan akademik. Kod bagi subjek ini ialah GWCP 1022. Pensyarah yang mengajar kami bagi subjek ini ialah Dr. Ghazali bin Ismail. Kami telah memilih sebuah artikel yang bertajuk Amalan Kelestarian Alam Sekitar dalam kalangan guru prasekolah. Jenis artikel kami ini ialah Geographia Online TM Malaysian Journal of Society and Space. Nama penulis bagi artikel yang telah kami pilih ini pula ialah Farah Izzian Rahman dan Kamariah Abu Bakar dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, ini pula merupakan nama ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Nurul Aufa binti Afian, Nur Amira Syazwani binti Muhammad Radzwan dan Steffi Rima Jack. Konsep keutuhan wacana. Terdapat 3 konsep keutuhan wacana, iaitu yang pertama, dalam hierarki bahasa, keutuhan wacana terletak pada tingkat tertinggi sekali, iaitu hadir selepas tingkat ayat. Dalam sesebuah wacana, perkaitan antara unit-unit bahasa atau unsur-unsur seperti kata, frasa, klausa dan ayat disusun dan dijalin dengan sempurna, sehingga memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berkesinambungan dapat melahirkan kesatuan fikiran yang utuh. Kesatuan yang utuh itulah yang menunjukkan ianya sebuah wacana yang baik. Bagi aspek keutuhan fonologi pula, ianya dapat dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Berikut merupakan contoh ciri-ciri keutuhan aspek fonologi. Contoh ayat yang pertama, Kakak Sally sudah makan kuih. Ayat ini mengandungi ketaksaan makna bergantung kepada hentian atau kesenyapan suara yang berlaku. Yang kedua, intonasi dan nada suara yang berbeza. Ayat yang pertama ialah ayat penyata. Encik Khairul seorang penyabar. Intonasi suara yang mendatar. Bagi ayat yang kedua ialah ayat tanya. Penyabar Encik Khairul, intonasi suara yang meninggi. Antara contoh fonologi yang terdapat dalam jurnal yang kami pilih ialah ayat sebenar. Perubahan yang berlaku terhadap alam semula jadi semakin membimbangkan, iaitu ayat penyata. Jika diubah kepada ayat tanya, ia berbunyi, perubahan yang berlaku terhadap alam semula jadi semakin membimbangkan. Intonasi nada suara yang berbeza. Baiklah, yang seterusnya kita beralih ke topik penanda wacana dalam penulisan akademik. Penanda wacana merupakan perkataan ataupun rangkai kata yang berfungsi menyambungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis atau berucap. Ianya dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan antara sebahagian teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Ianya juga menghubungkan ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan dan dapat membantu pembaca atau pendengar memahami sesebuah teks. Terdapat 2 kriteria wacana, iaitu yang pertama, kohesi yang bermaksud keserasian dan yang kedua, koheren yang bermaksud kesinambungan idea. Kepentingan wacana. Kehadiran terhadap signifikan. Tanpa kehadiran wacana yang tepat akan menyebabkan idea yang diturunkan seolah-olah tidak mempunyai kesatuan dan pautan yang lengkap. Antara ciri-ciri yang terdapat dalam wacana ialah mempunyai koheren,
mempunyai kohesi, mempunyai tujuan, bermaklumat, diterima halayak atau audiens dan mempunyai gaya. Terdapat 3 jenis-jenis penanda wacana. Yang pertama, penanda kronologi, yang kedua, penanda idea dan yang ketiga, penanda organisasi. Penanda kronologi bermaksud memberi pengertian kepada persoalan berkaitan waktu. Ianya mengandungi kata kunci seperti bila dan seumpamanya. Bagi penanda idea pula, ianya menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea yang berfungsi untuk yang pertama, mengembangkan idea, yang kedua, pertentangan idea dan yang ketiga, hubungan idea. Yang seterusnya, penanda organisasi. Ianya mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain. Contohnya, tegasnya. Antara contoh penanda wacana yang terdapat dalam jurnal yang telah kami pilih ialah penanda idea. Contoh ayat, seterusnya diikuti oleh amalan kurang memandu untuk menjimatkan tenaga iaitu 7.5% semasa di rumah dan 15% semasa di sekolah. Pengulas menggunakan penanda idea seterusnya untuk mengembangkan idea. Bagi penjelasan topik atau aspek yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya iaitu Nur Amira Syazwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Steph atas penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Seterusnya saya Nur Amira Syazwani binti Muhammad Razwan ingin menyambung topik yang seterusnya iaitu berkenaan aspek keutuhan semantik. Hubungan semantik merupakan jalinan maksud di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Terdapat 2 jenis hubungan semantik iaitu hubungan semantik umum dan yang kedua ialah hubungan semantik interaktif. Baiklah, untuk hubungan semantik umum, terdapat 8 jenis bahagian. Yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Yang kedua ialah hubungan perbezaan dan perbandingan. Yang ketiga ialah hubungan tempoh masa. Yang keempat, hubungan parafrasa. Manakala yang kelima, hubungan kebenaran dan kesahan. Yang keenam, hubungan ikatan. Yang ketujuh, hubungan suasana dan perilaku. Dan akhir sekali ialah hubungan penekanan. Baiklah, yang seterusnya, saya ingin mengemukakan contoh aspek keutuhan semantik di dalam jurnal. Yang pertama, untuk hubungan semantik umum, hubungan sebab dan akibat. Yang pertama, sebab dan tujuan. Kesedaran tentang pembangunan kelestarian memerlukan pendidikan bercorak transformatif agar mampu membangunkan pemahaman ahli masyarakat tentang isu-isu kelestarian dan mengubah sikap dan tingkah laku terhadap alam sekitar, masyarakat dan ekonomi. Perkataan agar menunjukkan akibat sesuatu ayat tersebut. Untuk contoh yang kedua pula ialah syarat dan hasil. Sekiranya golongan guru tidak cukup bersedia untuk mengajar generasi muda tentang kelestarian alam sekitar, timbul halangan bagi generasi seterusnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Manakala untuk contoh yang ketiga pula ialah luar jangkaan. Contohnya, Bandura yakin bahawa murid tidak hanya belajar melalui pengalaman tetapi juga melalui pengamatan, terutamanya proses identifikasi murid terhadap ibu bapa. Bagi contoh yang seterusnya pula ialah hubungan suasana dan perilaku, lokasi perlakuan. Amalan membawa makanan sendiri dan menggalakkan keluarga atau rakan supaya tidak memilih produk yang merosakkan alam sekitar
mempunyai peratusan yang sama iaitu 25% sama ada ketika berada di rumah maupun sekolah. Contoh yang kelima pula ialah hubungan suasana dan perlakuan, arah perlakuan. Oleh itu, sampah sarap dibuang ke satu tempat yang sama tanpa diasingkan terlebih dahulu. Contoh akhir sekali pula ialah hubungan tempoh masa, pertindihan masa. Merujuk kepada skala sangat kerap pula, amalan menutup paip ketika memberus gigi dan lain-lain mempunyai peratusan tertinggi iaitu 50%. Seterusnya, saya akan masuk kepada hubungan semantik interaktif. Hubungan semantik interaktif banyak berfungsi dalam wacana berbentuk lisan. Tujuannya untuk menimbulkan respons daripada pihak yang mendengar. Winfred Crombie 1985 menyatakan terdapat 3 bentuk asas aplikasi semantik dalam perbualan maupun pertuturan. Yang pertama ialah inisiatif. Contohnya seperti, awak sedang makan apa tu? Yang kedua, respon, ayam. Yang ketiga, susulan, sedapnya. Ia merupakan satu komunikasi antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, semantik interaktif boleh dilihat dalam bentuk ayat-ayat atau ujaran. Yang pertama, penyoalan. Contohnya seperti, adakah awak sihat? Yang kedua ialah arahan. Contohnya ialah sila baca buku sekarang. Yang ketiga ialah persetujuan. Ya, baiklah. Manakala akhir sekali ialah pemberitahuan. Contohnya seperti beg itu di atas meja. Baiklah, yang seterusnya saya akan masuk kepada aspek gramatikal. Maksud aspek gramatikal ialah hubungan wacana yang berkait rapat dengan tata bahasa. Terdapat 4 jenis aspek gramatikal. Yang pertama ialah kata rujuk. Kata rujuk merupakan kata-kata yang digunakan untuk menggantikan sesuatu sama ada objek atau manusia. Yang kedua ialah peleburan dan pergantian. Maksudnya, perkataan yang sama tidak diulangi semula dalam ayat yang sama. Yang ketiga, kata penghubung. Kata penghubung pula terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama ialah kata penghuraian. Yang kedua ialah kata pengembangan. Manakala yang ketiga ialah kata penambahan. Akhir sekali ialah elipsis. Elipsis merupakan pengguguran kata, klausa dan frasa kerana pendengar atau pembaca sudah memahami maklumat. Contoh aspek gramatikal di dalam jurnal. Untuk yang pertama ialah kata rujuk. Hal ini menyebabkan guru tidak mampu mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalam pengajaran mereka. Contoh yang seterusnya ialah kata hubung, kata pengembang. Kesedaran dan sikap guru terhadap alam sekitar menjadi salah satu perkara yang mempengaruhi kemampuan guru dalam pelaksanaan pendidikan alam sekitar. Contoh yang terakhir ialah kata hubung, kata penambahan. Bagi menjaga kelestarian alam sekitar, khususnya di negara Malaysia, memerlukan usaha yang lebih proaktif daripada semua pihak, termasuklah pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya guru, bahagian pembangunan kurikulum, ibu bapa dan warga masyarakat.
Seterusnya, saya akan masuk topik kepada aspek leksikal. Aspek leksikal terbahagi kepada 7 jenis bahagian. Yang pertama ialah unsur bersambut, yang kedua ialah kolokasi, yang ketiga ialah hyponim, manakala yang keempat ialah antonim, yang kelima pengulangan yang sama, yang keenam ialah homonim dan akhir sekali ialah sinonim. Contoh aspek leksikal di dalam jurnal bagi unsur bersambut. Untuk skala kerap, amalan yang mempunyai peratusan tertinggi ialah menggunakan tangga untuk ke aras lain iaitu 37.5% semasa di rumah dan 35% semasa di sekolah. Manakala amalan hanya membeli alat elektrik yang jimat iaitu 35% bagi kedua-dua lokasi di rumah dan di sekolah. Baiklah, untuk contoh yang seterusnya ialah pengulangan yang sama. Apabila murid membuat pemerhatian ke atas amalan kelestarian guru, hal ini akan merangsang murid melakukan perkara yang sama. Contoh yang terakhir ialah kolokasi. Maksud kolokasi ialah dua perkataan yang biasa dikaitkan antara satu sama lain. Contohnya seperti amalan 3R yang mempunyai peratusan paling rendah ialah pengasingan dan penggunaan tong kitar semula yang betul. Perkataan kitar semula ialah dua perkataan yang berbeza dari segi maksud dan kedua-dua perkataan ini digabungkan menjadi satu perkataan yang mempunyai satu maksud. Terdapat 4 aspek kejelasan dalam penulisan akademik, iaitu yang pertama, penggunaan bahasa formal. Dalam penulisan akademik, kita perlulah menggunakan bahasa baku dan elakkan diri daripada menggunakan bahasa slang dan dialek. Penggunaan bahasa formal digunakan dalam bahasa rasmi dan bebas daripada unsur bahasa pasar, bahasa halus, bahasa kasar dan dialek. Bahasa formal juga terikat dengan ragam bahasa yang mementingkan ayat dan imbuhan yang gramatis seperti sebutan dan intonasi suara yang tepat serta pilihan kosakata yang tepat. Seterusnya, penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ini bermaksud menyampaikan maklumat atau fakta yang tepat dan benar tanpa berat sebelah atau tokok tambah. Perbincangan secara objektif selalunya menekankan perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap. Penggunaan perkataan yang neutral pula tidak mengandungi nilai-nilai emotif. Aspek kejelasan dalam penulisan akademik yang seterusnya ialah penulisan ayat yang jelas. Kejelasan ayat dalam sesuatu penulisan akademik sangat penting untuk diberikan perhatian supaya mudah difahami dan tidak mengelirukan pembaca. Dan aspek yang terakhir pula ialah perkembangan idea secara logik. Perkembangan idea secara logik ini merupakan koheren dan kohesi. Ini merupakan aspek kohesi dalam penulisan. Kohesi merupakan satu kemahiran yang diperlukan apabila menulis sesuatu penulisan akademik. Kohesi merupakan hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan sebuah wacana yang utuh. Kohesi juga merupakan hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat. Ianya juga merupakan ikatan dan perkaitan yang wujud dalam teks. Selain itu,
Kohesi juga wujud melalui susunan ayat dan perenggan yang saling bertaut. Oleh itu, dalam penulisan akademik ataupun ilmiah, aspek kohesi ini memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang idea. Baiklah, ini merupakan ciri-ciri penulisan kohesi. Yang pertama, berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga, perenggan dibina dengan baik. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang kelima, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian adalah tepat. Kohesi terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal pula dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu pengguguran. Kohesi gramatikal pengguguran ini melibatkan pengguguran atau penghilangan item tertentu secara keseluruhan perkataan, atau dalam erti kata lain, kohesi ini melibatkan pengguguran perkataan atau frasa yang mengaitkan maklumat yang telah diketahui oleh pembaca. Bagi rujukan dalam jurnal yang telah kami pilih, terdapat penggunaan FPA edisi ke-7 dalam ayat dan rujukan jurnal tersebut. Bagi sumber rujukan yang digunakan, ianya terdapat pelbagai rujukan yang digunakan di dalam jurnal ini, iaitu jurnal, artikel dan buku. Seterusnya, kualiti rujukan yang digunakan. Rujukan yang digunakan merupakan rujukan yang bagus kerana terdapat pelbagai sumber yang digunakan oleh pengulas, iaitu dari buku, jurnal dan artikel. Namun, rujukan tersebut tidak berkualiti kerana penggunaan sumber rujukan yang lebih tempoh 5 tahun sebelum jurnal diterbitkan. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan sumber rujukan yang berkualiti haruslah diterbitkan sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum. Contohnya, jurnal yang dipilih oleh kami dikeluarkan pada tahun 2019. Sekurang-kurangnya, rujukan yang digunakan haruslah telah diterbitkan 5 tahun sebelumnya. Contoh, pada tahun 2015.